Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hazi Maradik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 26 Ogos 2023. Warga Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di negeri ini perlu melaksanakan tanggungjawab dan amanah dengan menyampaikan perkhidmatan terbaik dan berintegriti kepada penduduk kampung. Tahap kualiti perkhidmatan yang dipamerkan seluruh warga JKKK berupaya memperkasa sebuah negara bangsa yang bersatu dan makmur. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata JKKK juga perlu berkhidmat berteraskan paksi perundangan dan dasar sedia ada ke arah memastikan kelancaran sistem penyampaian kerajaan secara berkesan. Datuk Jahid berucap dalam Majlis Penutupan Kursus Pengurusan dan Pentadbiran JKKK Seri 2 2023 bagi daerah Kota Belud, anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah di Kota Kinabalu. Beliau yakin kursus ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan membangkitkan semangat dalam melaksanakan peranan masing-masing sekaligus melahirkan barisan pemimpin JKKK yang berwibawa, efisien dan berpandangan jauh. Seramai 166 peserta terdiri pengerusi JKKK dan wakil badan JKKK kampung masing-masing terlibat dalam kursus 2 hari ini. Bantuan khas sekitar 4.9 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan kepada pesawah dalam kawasan Parlimen Ranau sementara menunggu hasil padi, subsidi baja dan racun padi. Bantuan khas itu akan diagih di 3 kawasan di Dewan Undangan Negeri Dun iaitu Dun Penginatan, Karanaan dan Dun Kundasang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata pemberian bantuan tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan membela nasib golongan pesawah atau petani yang sentiasa berdepan pelbagai cabaran bagi mengusahakan tanam mereka khususnya penanaman padi. Menurutnya, kementerian melalui agensi pelaksana Lembaga Pertubuhan Peladang bertanggungjawab mengenal pasti dan mengumpul data pesawah untuk memudahkan pelaksanaan bantuan khas tersebut. Saya harapkan selepas kita menghulurkan ni bantuan, kita nak dapatkan output juga. Maksud saya kita bukan setakat memberi, kita mesti nak dapatkan output pertanian yang cukup supaya agenda keterjaminan negara kita juga tercapai. Chan ditemui RTM selepas menyempurnakan penyerahan bantuan khas berkenaan di Kampung Timbua Ranau. Mengenai penanaman padi bukit di Sabah, beliau berkata penanaman padi bukit yang diamalkan sejak turun-temurun itu berpotensi dimajukan secara meluas di negeri ini, bagaimanapun perlu mengenal pasti pasaran dan memperbaiki teknik pembungkusan. Beliau juga berharap Kerajaan Persekutuan dan negeri akan terus bekerjasama bagi merancangkan lagi aktiviti pertanian untuk meningkatkan pendapatan golongan B40 khususnya di kawasan luar bandar. Gabungan Rakyat Sabah GRS mengambil sikap terbuka terhadap mana-mana parti politik yang ingin membentuk kerjasama dengannya bagi menghadapi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah akan datang. Pengurusinya, Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pihaknya tidak akan menolak apa juga cadangan asalkan ia membawa kebaikan kepada negeri dan perpaduan rakyat Sabah. Kita terbuka dalam hal-hal untuk kebaikan negeri Sabah. Tapi sekarang ini seperti mana yang kita sedia maklum, kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan antara GRS dan juga PH dan juga Barisan Nasional. Kita satu kerajaan yang terbuka dalam apa juga cadangan-cadangan yang baik untuk perpaduan rakyat dan juga negeri Sabah. Datuk Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah projek penambahan kapasiti loji rawatan air Kogopon Fasa 2 di Papar. Beliau mengulas kenyataan ahli Parlimen Lahadatu daripada warisan Datuk Muhammad Yusof Abdal yang dilaporkan berkata penggabungan atau jalinan kerjasama antara warisan dan GRS dilihat tidak mustahil demi rakyat dan negeri Sabah. Bagaimanapun, Datuk Muhammad Yusof berkata pandangannya itu perlu dirujuk terlebih dahulu kepada Majlis Tertinggi Warisan untuk dipertimbangkan. Warisan yang diterajui ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal adalah antara parti menyokong kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan namun berada di blok pembangkang dalam persidangan Dun Sabah.
Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin menghadiri majlis tahlil dan doa selamat sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2023 di Masjid Nurul Hikmah, Bukit Padang, Kota Kinabalu. Ketibaan Tun Johar disambut Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masdi Manjun merangka pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2023 dan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga pengerusi jawatan kuasa pelaksana majlis doa kesyukuran dan solat hajat sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2023. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin yang dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Suhaidi Kuanting, sementara doa selamat dipimpin Mufti Kerajaan Negeri Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jaafar. Tun Johar bersama jemaah kemudiannya menunaikan solat fardu Jumaat disusuli solat sunat hajat memohon keberkatan dan keamanan negara terus berkekalan. Datuk Ustaz Bungsu turut menyampaikan khutbah bertajuk Kemerdekaan Negara Nikmat Wajib Disyukuri. Hai, nama saya Jidon. Ini kawan saya Amir. Ini Kak Illa. Ini pula Lei. Yeay, kami gol! Ini mak kami. Kami tinggal berjiran. Tapi inilah kek durian viral saya tu. Sedap boy kek bambangan. Alah, nyaman kek lapis kami. aku ada akal yang baru. Beza kita tidak memisahkan. Hulur tanganmu, satukan hati. Sandarkan teman, bahumu bahuku. Wah, kacang kek mamito. Inilah kek Mami saya sedap. Inilah kek babangan mama saya. Asada boy. Daripada kita bergaduh memanjang, eloklah kita berdamai. Berbeza kita tidak memisahkan. Inilah kisah kami. Kek 3 sekawan, kerana kek mak kami berlawan. Dan kerana kek juga mereka menjadi kawan. Perpaduan. Sekolah Kebangsaan SK Paris 3 Kinabatangan menjadi sekolah pertama dipilih Lembaga Tabung Haji TH Sabah bagi pelaksanaan inisiatif aspirasi 100% pendeposit TH. Melalui usaha itu, kesemua warga sekolah berkenaan yang beragama Islam terdiri murid, guru dan kaki tangan membuka akaun simpanan TH untuk menunaikan fardu haji. Itu objektif utama pendeposit TH. Hadir menyempurnakan aspirasi 100% pendeposit TH ini, Pengarah TH Wilayah Sabah dan Sarawak, Datin Nur Laila Said, diiringi Pegawai Pendidikan Daerah Kinabatangan, Dr. Dalmansa Haji Tahil, serta Guru Besar SK Paris 3, Nur Shmah Chawa. Usaha yang dijalankan diharap dapat mendidik warga sekolah, khususnya para murid, untuk menabung selain ruang pendedahan dan persediaan awal anak-anak dalam menunaikan rukun Islam kelima. Semangat jitu yang dipamerkan oleh pihak sekolah iaitu SK Paris 3 dan khususnya juga bahagian PPD Kinabatangan. Saya kira tak mustahil kami dapat melaksanakannya tanpa dukungan daripada kesemua pihak ini. Alhamdulillah. Saya juga berharap bahwa selepas ini 8,000 lebih pelajar SKAS di daerah Kinabatangan ini akan turut menjajaki dan juga menjadi ahli tabung haji, insyaAllah. Ini adalah kerana sokongan padu pada pihak pentadbir, pada pihak guru-guru, AKP dan yang paling kuat adalah dari penyelaras program ini. Jika tidak ada tabung haji, kami sekolah pun sukar melaksanakan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, seramai 898 orang melibatkan murid prasekolah hingga tahun 6 SK Paris 3, 37 guru dan ibu bapa menjadi ahli TH. Saya rasa gembira kerana dapat membuka akaun tabung haji dan ibu bapa saya tidak perlu susah-susah lagi ke bandar untuk membuka akaun tabung haji.
Ibu bapa saya juga tidak lagi susah-susah pergi bandar untuk membuat akaun tabung haji. Saya akan menabung banyak duit di dalam tabung haji. Siapa tahu bermula dengan pendeposit tabung haji, tabung anak-anak ini sedikit demi sedikit lama-kelamaan akan membukit dan membawa mereka antara yang terpilih untuk mengerjakan rukun Islam kelima, ibadah haji, menjadi tetamu Allah pada masa akan datang. Salih Cikri untuk berita RTM. Program keagamaan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM antara wadah mendidik masyarakat Islam mempelajari ilmu keagamaan. Timbalan Mufti Negeri Sabah Datuk Ustaz Haji Abdul Manap Lakariba berkata, program yang berkonsepkan forum dan soal jawab itu wajar diteruskan agar dapat menerapkan semangat cintakan agama pelbagai peringkat umur. Jadi bagi saya forum ini perlu diteruskan. Kalau boleh tiap minggu supaya orang ummah dapat ilmu, ya, sama ada ilmu tu sudah disebarkan ataupun belum, sebab banyak lagi ilmu-ilmu yang maklumat-maklumat dalam kitab-kitab yang belum keluar. Jadi artinya bagi saya kita teruskan. Beliau ditemui RTM ketika menjadi salah seorang panel dalam Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Masjid Darul Iman, Kampung Bunga Tenggilan, Tamparuli. Forum berdurasi 1 jam yang mengupas tajuk Solat Tiang Agama ini dipengerusikan pemangku pengarah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Yadim Sabah, bersama seorang lagi panel, pensyarah Fakulti Pengajian Islam, Universiti Malaysia Sabah UMS, Ustaz Razali Saibin. Program yang dilaksanakan oleh RTM dan Yadim ini, saya rasa sudah 2 tahun ini, sangat perkara yang sangat bagus daripada masjid ke masjid kan. Salah satu cara untuk kita mendekatkan anak-anak muda kita kepada masjid, sangat satu perkara yang sangat baiklah untuk kita dapat mengimarahkan masjid. Forum Anjung At-Taqwa disiarkan secara langsung menerusi Sabah FM pada setiap Khamis bermula pukul 8 malam. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. You are the motivation, RTM, especially for you. No ikut binasi, onsoi kapio, osonong kopio. Terbaik, no ikut binasi, onsoi kapio.